Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih kerana share, kerana like, kerana subscribe, kerana bersama dengan saya lah dekat YouTube, Facebook, dekat Twitter, dekat TikTok kan. Dan walaupun saya agak busy dalam beberapa tempoh dan masa ini, saya ucapkan terima kasih lah. Terima kasih yang bagi star dekat Facebook, yang bagi derma sebagainya, yang klik super chat. Thank you very much. The least we can do adalah at least kalau boleh tuan-tuan yang mana tengok saya dekat YouTube tu, just klik. Be Wise, welcome new reformist kita, member. Thank you. Just apa orang kata, klik like pun more than enough dah kan. Kadang-kadang saya tengok YouTube yang view 6, 7, 8, 9 ribu kan. Tapi like 3, 4 ribu je. Jadi apa, kita just, there's nothing to it. Just click button like, cukup. Bukan batak like tuan-tuan, tak. The moment kita klik like, dia akan contribute banyak kepada, apa orang kata, kepada, kepada content creator macam kami ni. Sebab bila you click like, dia akan jadi engagement kepada apa orang kata, kepada orang-orang yang lain. Dan katakanlah satu hari nanti kalau saya tak ada buat live lagi, kalau saya tak ada lagi kan, satu benda je saya mohon tuan-tuan, kalau boleh lah tuan-tuan dan puan-puan, just pasang je video saya, biar je kan? Biar je, tak payah tengok pun tak apa kan. That one will help. Terutama kalau ada iklan tu, biar je iklan tu. Kalau ambil premium lain cerita lah, biar je iklan tu. That one will help, InsyaAllah. That one will help, at least contribute kepada saya terutamanya. Kami ni yang content creator ni, kita bukan ada bergaji dan sebagainya. So it helps in a way or another lah. Terima kasih. Terima kasih dan like. Terima kasih. So agak penat, muka penat memang muka penat. Hari ni saya one whole day ni memang banyak benda yang adalah ada things yang saya buat memenatkan. Okay, so kita quick kan, kita pergi lambat sikit malam ni. Saya nak kena tunggu laptop saya on tadi tu. Sekarang dah on dah. Alright, so malam ni kita akan bercerita beberapa perkara. Benarkah bahawa Muhyiddin Yassin tidak dituduh dengan kes Pangko? Benarkah demikian? Dan baru-baru ni dia ada cerita pasal dia kata bahawa dia dibebaskan daripada kes Jana Wibawa. Itu satu pertuduhan yang besar tuan-tuan. Dia kata dia dah bebas daripada kes Jana Wibawa. Benar ke dia bebas daripada kes Jana Wibawa? So something that kita bonda pun. Tuan-tuan tolong share, tolong tap love, tu je saya minta kan. Tak ada banyak, saya tak minta banyak. I don't ask much. Terima kasih Suhaimi. Isnin. Alright. Waalaikumsalam. Dan insyaAllah saya akan cuba buat ni. Sekejap Okay. Thank you Samsuri Ahmad. 20 Sing dollar. 20 Sing dollar sekarang ni tinggi dengan Malaysia. Jangan main. Tapi ramai orang Singapura datang ke Malaysia sekarang ni sebabkan kenaikan harga Sing dollar berbanding dengan Malaysia ringgit. So ramai yang datang ke Malaysia untuk berbelanja. Terima kasih orang Singapura. Welcome orang Singapura ke Malaysia. Teruskan berbelanja di Malaysia. Yeah. Baik, kita mula Alright. Saya ni tak minat sangat, bukanlah tak minat, saya tak follow sangat rugby sebenarnya, tapi saya follow cerita apa nama, Sonny Bill Williams yang masuk Islam. Alright. Bekas bintang All Blacks sertai 5,000 jemaah solat subuh macam Jumaat. Bekas bintang rugby All Blacks Sonny Bill Williams menyertai kira-kira 5,000 jemaah
mengimarahkan program solat subuh macam Jumaat di Masjid Putrajaya di Putrajaya hari ini. Kan? Program yang dimulakan saat awal 5 pagi itu disertai Menteri Agama Muhammad Daim, terima kasih, dan juga Timbalannya Dr. Zulkifli Hasan dengan solat subuh dipimpin oleh Imam Masjid Putra Abdul Karim Zakaria sebelum disusuli sesi perkongsian ilmu bersama Williams. Aktiviti jalan laju bermula dari perkarangan Masjid Putra sehingga ke Istana Kehakiman sejauh 2.7 km. Okey kan. Suara slow kejap Kejap. Saya ada masalah dengan audio sebenarnya daripada itu lagi. Alright. Okay. Okay macam ni. Alright okay, yang ni boleh. So daripada sini ini saja saya buat cerita. Terima kasih. Ui, siapa yang bagi? Hasan. Terima kasih Hasan. Okay, so selepas itu William berkata berada di negara ini bagi menghadiri pelbagai program keagamaan dan aktiviti sukan, antaranya klinik rugby di mini stadium sukan Majlis Sukan Negara dan makan tengah hari bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. William 39 melahirkan rasa kagum terhadap kempen solat subuh macam Jumaat yang menggalakkan umat Islam menunaikan solat subuh di masjid. Saya perlu mengakui betapa baiknya rakyat Malaysia. Saya bangga sebagai seorang Islam apabila melihat ramai jemaah datang menunaikan solat subuh, katanya. Berkongsi lawatan jika Malaysia, Williams pernah pemain rugby pasukan New Zealand yang muncul juara dunia pada 2011 dan 2015 berkata beliau kagum dengan sikap merendah diri dan adab yang ditunjukkan oleh 3 rakyat Malaysia ketika bertemu di Mekah baru-baru ini. Okay. Sementara itu, Naim menyarankan semua jawatankuasa masjid dan surau di bawah JAKIM serta Jawi supaya mempelbagaikan aktiviti yang boleh menarik minat umat Islam mengimarahkan rumah ibadah kita. Cerita lah tuan-tuan. Dalam pada kita mengadakan di zon tengah ada madani, kemudian ada yang selawat, lepas tu solat jemaah 5,000 dah hadir pada solat subuh macam Jumaat dan sebagainya. Tiba-tiba semalam ke hari ni semalam atau hari ini kot, malam tadi di Alostar digegarkan dengan konsert Choi. Konsert Choi di Alostar Kedah, tuan-tuan. Tapi bak kata ada seorang tu lah, dia kata mungkin lah kan, mungkin bak kata Sanusi lah, dia karaoke malam-malam tu itu cara dakwah. Mungkin konsert Choi ni pun adalah cara dakwah jugalah bagi dia orang kan. Tak apalah, saya tak ada masalah konsert tu, tuan-tuan. Yang ada masalah pas bila Ed Sheeran buat konsert dekat dekat KL, bergegar-gegar negara, tuan-tuan. Mengatakan haram, tak boleh, batalkan kerana tak sensitif dengan sekarang ni Palestin. Ni Nisfu Sa'ban. Malam Nisfu Sa'ban, tuan-tuan. Nisfu Sa'ban tiba-tiba ada konsert. Boleh pula tu dekat Kedah. Boleh pula dapat kelulusan. Yang tu bagaimana? Wahai rakan-rakan PAS sekalian kan. Yang tu bagaimana? Itu satu persoalan juga tu. Alah Is, kau pun pergi konsert. Tak, kita orang tak ada masalah dengan konsert. Yang ada masalah dengan konsert kau orang. Kan? Kalau yang jangan hipokrit, jangan munafik. Bahasa eloknya jangan jadi munafik lah. Kalau bab orang lain semua haram. Kalau bab orang lain semua tak boleh. Kalau bab orang lain semua liberal. Kalau masuk bab kau orang, oh tak apa, ini dakwah. Oh tak apa, ini boleh. Oh tak apa, yang ni dia akan cari dalil. Dia akan pusing dalil sampai dia jumpa dalil, kena kat dia. Tengok, boleh sebenarnya, kami boleh buat kerana kami begini begitu. Yang tak boleh kamu. Kalau kami memerintah perlembagaan penjajah tak ada masalah. Kamu memerintah perlembagaan penjajah kafir, tak boleh. Liberal tak boleh. Tapi kalau kami memerintah tak apalah. Janji kami memegang perlembagaan itu. Kami jadi pemegang perlembagaan. Penjajah pun tak apa. Kafir pun tak apa. Itu masalahnya, tuan-tuan. Dia ada dualisme. Dia ada dikotomi. Dia ada perbezaan. Kami boleh, kamu tak boleh. Yang tu jadi masalah tu. Jadi hukum ni akhirnya jadi benda yang dimain-mainkan. So bila negara kerajaan madani ni, dia membawa ilmu ataupun membawa pandangan wasatiyah. Sebenarnya dalam Islam ada satu pandangan wasatiyah. Lawan kepada wasatiyah adalah ghulul. Ghulu ni bukan ghulul. Ghulu ni maksudnya adalah melampau. Ghulu ni melampau. Wasatiyah pertengahan. Ada orang kata Islam ni mana ada 50 is. Wasatiyah tu 100. Ghulu tu adalah 120. Faham maksud saya? Melampau tu 120, 130, 150. Wasatiyah tu 100. Wasatiyah ni dia melihat ada bahawa perkara untuk akhirat. Perkara untuk dunia. Dan
Dan tak semua perkara yang kita perlu nak terlalu, orang kata apa, tekankan sehingga menyusahkan umat Islam. Yang sebagaimana nak dibawa oleh PAS. Macam saya persoalkan tempoh hari lah. Kalau ini perlembagaan penjajah, perlembagaan Islamnya bagaimana? Itu satu persoalan kan? Yang kita kena tanyakan. Tuan-tuan tanya dengan nakit-nakit usrah tuan-tuan kalau tuan-tuan ikut orang PAS kan. Kalau perlembagaan negara kita ni kafir, liberal, sekular, or whatever you nak call it, apa perlembagaan yang nak dibawa? Apa alternatifnya? Itu satu persoalan. Baik. Okey, habis kat situ. Cerita beras tuan-tuan. Harga padi dan beras PM beri tempoh KPKM nakol sampai 20 Mac ini. Perdana Menteri memberikan tempoh sehingga 20 Mac depan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta Majlis Tindakan Sara Hidup Negara untuk memuktamadkan isu harga padi dan beras. Beliau berkata penetapan harga barangan asas itu memerlukan sedikit masa untuk dimuktamadkan bagi mengimbangi keperluan pengguna dan pesawah supaya kedua-duanya tidak terbeban. Bila main soal dasar, nak tetapkan dasar harga padi umpamanya, kita harus sabar sekejap, ikut proses sebelum kita muktamadkan. Dan sudah saya bercakap sendiri dengan pihak Bernas dalam mesyuarat nakol baru-baru ini, mencari jalan kurangkan import manakala pengeluaran tempatan dinaikkan. Dia ada masalah, naik harga dan ini akan diberi beban kepada pengguna. Tak naik, beri beban kepada pesawah. Jadi bagaimana nak imbang kedua-duanya? Dalam persoalan ini, macam saya kata itu kan, masalah kita bila kita letak satu harga itu pada harga shilling ataupun harga lantai, dia akan ada kesan kepada salah satu pihak. Kita ada pengeluar dan juga kita akan ada pembeli, pengguna. So dalam masalah beras dan padi ni umpamanya, terutama masalah beras kita kata, bila kita letak harga shilling yang terlalu rendah, dia akan hurting, akan menyakiti atau merosakkan pengeluar. So akhirnya pengeluar beras akan merasakan bahawa they are not into this business dan akan abandon the business. Sebaliknya kalau kita letak terlalu tinggi, dia akan hurting pengguna macam kita. So dia kena balance, kena strike the balance. Hari itu pengeluar beras minta supaya dinaikkan kepada satu jumlah per kilogram, I think RM3 something. Kerajaan telah naikkan kepada RM3.50 kalau tak silap saya. Tapi adakah dia akan menjadi satu bebanan kepada pengguna? Itu satu persoalan. Jadi di sini kerajaan kena memain peranan macam mana nak strike the balance. Of course, in ideal state, in ideal world terbaik sebenarnya kalau kita apongkan harga. Tetapi ada certain keadaan, certain masa yang perlu kita, di mana kita kena letak shilling dekat situ. Kita kena letakkan shilling dekat situ. Baik. Persoalan utama, kita antara pengimport terbesar beras di dunia. Kan antara lah yang paling tinggi Filipin saya tengok tadi, China, Filipin, Indonesia atas kita. Kita dalam lingkungan nombor 8, nombor 9. Now isu dia bila kita import beras, kita bergantung kepada ehsan beras luar. Kita bergantung kepada harga mereka dan kita bergantung kepada supply mereka. Now kenapa soalan utama kita adalah kenapa kita tak boleh hasilkan sendiri beras kita? Kita ada, bukan kata tak ada hasil beras tempatan itu. Tetapi jumlah beras tempatan yang kita ada sekarang ini tak cukup untuk menampung permintaan yang ada sehingga kita perlu import. Sebab itu saya kata, saya gesa balik, saya saran balik kepada kerajaan, kita kena kembalikan Universiti Pertanian kita. Itu je. Satu benda yang kita kena kembalikan adalah kembalikan pertanian kita balik. Kita negara yang sangat subur dan sangat maju. Sarawak baru-baru ini telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa Sarawak bakal menjadi antara negeri jelapang padi terbesar di Malaysia. Okey. Sarawak bakal menjadi negeri jelapang padi. Pada 28 hari Januari hari itu, KPKM jadikan Sabah dan Sarawak bakal jadi negeri jelapang padi negara. Maksudnya dia akan jadi rice bowl kita kalau saya bacakan. KPKM, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, jadikan Sabah Sarawak sebagai negeri jelapang padi. Kementerian Pertanian mahu menjadikan Sabah dan Sarawak sebagai jelapang padi negara yang kedua pada masa hadapan setelah Kedah dan Kelantan. Menterinya, Datuk Seri Muhammad Sabbu berkata hasrat itu akan direalisasikan menerusi pelaksanaan program Smart Sawah berskala besar ala Skincan. InsyaAllah bulan depan saya akan bertemu Premier Sarawak bagi membincangkan perkara itu. Beliau berkata demikian dalam majlis akhbar Smart SBB ala Skincan Kada di Tok Ajam di pada hari ini.
Ini berita pada bulan Januari yang lepas. So, Sarawak, sebenarnya kalau nak cerita lah, Sarawak ni dah lama. Kan? Apa orang kata, nak dijadikan tempat jelapang padi ni. Kan? Antara yang lama. Banyak tempat yang bersesuaian dengan Sarawak ni, kalau tak silap saya, keluasan dia saja 124,000 km persegi. Kan? Dan kenyataan daripada UKAS, Unit Komunikasi Sarawak, ini dalam 6 hari yang lepas, Pulau Bruit sesuai jadi salah satu jelapang padi hybrid di Sarawak. Daro, Pulau Bruit mempunyai tanah yang sesuai untuk menanam padi jenis hybrid kerana tanah yang subur untuk aktiviti pertanian. Timbalan Premier di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Abdullah Saidul berkata, beliau mencadangkan supaya Pulau Bruit dijadikan sebagai salah satu kawasan tanaman padi hybrid di Sarawak. Beliau memohon agar semua ketua masyarakat dan kaum di Pulau Bruit bekerjasama dalam proses mengumpul data berkaitan aktiviti penanaman padi. Saya tak tahulah, mungkin Abdullah Saidul lebih tahu daripada saya lah. Saya pernah pergi ke Pulau Bruit ni. Isu Pulau Bruit ni satu je tuan-tuan. Isu dia transportation sebab dia pulau. So nak pergi dan balik di pulau tu, dia kena melalui sama ada boat ataupun ferry. Okay, itu satu. Kedua, masalah even dia, the last time saya pergi dia ada masalah air. Air bersih mereka bercampur dengan air laut. Because air bawah tanah dia bercampur. So ini berkemungkinan akan memberi kesan kepada penanaman padi tersebut. Ini pendapat saya daripada yang melihat daripada luar nah. Kerajaan negeri Sarawak lebih mengetahui macam mana mereka nak melakukannya. So terbaik sebenarnya kalau nak ikutkan daerah seperti mungkin Pusak, Saribas, mungkin kawasan-kawasan sedemikian yang lebih baik sebenarnya bagi saya kalau nak jadikan kawasan jelapang padi. But then again, saya tak berapa familiar dengan pertanian di Sarawak sebab saya tak ada data-data tersebut. But point is, Sarawak insya-Allah bakal menjadi negeri terbesar dan kita kena dah mula mengurangkan import dan menekankan kebergantungan kita kepada local produce. Kita dah kena mula dan Sarawak bakal jadi antara local produce yang terbesar di dalam negara kita selepas Kedah dan juga Kelantan. Mungkin lepas ni akan supersede Kedah dan Kelantan kerana Sarawak di samping mempunyai tanah yang besar, Sarawak juga mempunyai dana yang besar. Dan Sarawak bersempadanan dengan Indonesia, so daripada segi labor itu bukan masalah yang besar sebenarnya. Okay, so habis dekat situ. Baik. Baru-baru ini timbul cerita bahawa demonstrasi Bersih akan mengadakan satu demonstrasi. Okay, Bersih berminat Bersih berminat mahu untuk mengadakan demonstrasi lebih kurang dalam mungkin minggu depan lah kot. Saya tak pasti bila. Okay. Alright, saya baca berita tentang demonstrasi tersebut. Lambatlah pula. Astro Awani ni dia punya website dia memang lambat untuk load. Server dia ni masalah ni. Okey, himpunan 100% reformasi. Reformasi 100%, bukan demonstrasi besar, pengurusi Bersih. Perhimpunan Reformasi 100% yang dianjurkan oleh Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih pada 27 Februari, bukan demonstrasi besar-besaran, iaitu 2 hari daripada sini. Pengurusinya Muhammad Faizal Abdul Aziz, aksi berarak ke Parlimen itu bertujuan menyegarkan kembali momentum kesedaran rakyat agar harapan pelaksanaan agenda reformasi terus hidup. Aksi yang kita lakukan pada hari Selasa ini bukan Bersih ke-6 atau demonstrasi besar-besaran. Ia adalah permulaan kepada tuntutan kita kepada ahli Parlimen dan pemerintah agar melaksanakan agenda reformasi 100%. Aksi pada Selasa ini lebih kepada aksi tunjuk rasa untuk bina momentum. Ini bukan satu pengakhiran katanya. Beliau berkata, mengulas mengenai tahap kesedaran rakyat mengenai isu-isu reformasi institut yang dilihat kian luntur, Faizal berkata, kelelahan politik dalam kalangan orang awam adalah lanjutan daripada pengkhianatan bandar rakyat yang berlaku pada 2020. Akibat langkah Sheraton dan pengkhianatan bandar rakyat menyebabkan berlakunya perubahan dalam momentum rakyat untuk menuntut reformasi.
ia diterjemahkan dalam bentuk kelelahan politik rakyat untuk mengharapkan reformasi. Oleh itu, sebaik saja dia dilantik sebagai pengurusi, perkara pertama yang saya lihat ialah kepentingan untuk membina momentum dan mengembalikan kepercayaan rakyat berharapan untuk melihat reformasi itu boleh terlaksana. Perdana Menteri tidak menolak untuk melaksanakan agenda reformasi. Harapan masih ada, ujarnya. Baik. Saya tidak pasti, tapi saya baca dalam satu artikel, salah satu perkara yang reformasi yang disebutkan oleh Bersih adalah supaya kerajaan menghadkan jumlah ataupun tempoh penggal Perdana Menteri itu boleh menjadi Perdana Menteri. Saya tidak tahu sama ada Faizal ni, dia baca atau tidak kenyataan daripada kerajaan ini sejak tahun lepas bahawa Azalina Osman ditugaskan bagi mendraftkan satu draft undang-undang di mana draft tersebut akan menghadkan penggal Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri. Saya tidak tahu Faizal tahu ke tidak perkara tersebut. So itu antara agenda reformasi yang dilakukan. Now, bolehkah kita lakukan reformasi itu sekarang macam saya kata tempoh hari? Mungkin Faizal boleh dengar, kalau tak dengar pun orang boleh sampaikan kepada Faizal. Kita sekarang ini melakukan reformasi, bukan revolusi. Dia dua benda yang berbeza. So mungkin saudara Faizal terkeliru di antara revolusi Perancis. Dia ingatkan kita pergi perang, jatuhkan kerajaan, jatuhkan pemerintah, jatuhkan raja, jatuhkan king. Esok naik kerajaan baru, kita buat tukar sistem rombak 100%. Dia bukan macam tu. Kita tak menang pilihan raya ini, kita tak menang kerajaan ini melalui revolusi. Kita tak buat kuditat. Kita tak buat, kita tak buat rampasan kuasa. Kita menang melalui proses pilihan raya. So, bila menang melalui proses pilihan raya, segala-gala yang kita nak lakukan pun kena melalui proses. And even kalau kita nak laksanakan mana-mana undang-undang, termasuk nak buat penggal, nak buat penggal khas untuk Perdana Menteri umpamanya. Hanya Perdana Menteri ni boleh 2 penggal umpamanya. Kalau tak nak berlaku Mahathir jadi Perdana Menteri yang paling lama, kita boleh buat. Tetapi dia ada proses, dia ada due process dia. So sebagai pengurusi, bila dia jadi pengurusi, saya nampak Faizal, dia very excited lah. Dia tertarik, tapi dia tak dapat nak cari isu apa yang dia nak perjuangkan. So dia tak nak jadi pengurusi yang macam nampak tak function. So bagi saya Faizal, terbaik lagi adalah lebih baik kalau saya jadi pengurusi Bersih lah katakan. Apa yang saya buat adalah saya akan senaraikan reformasi-reformasi yang sepatutnya kita lakukan, yang sedang dalam perancangan, yang sudah dilaksanakan, and then you all pantau. Bagi saya itu lebih relevan. Contohnya lah reformasi, katakanlah reformasi tentang yang penggal tadi tu. Kita nak menghadkan penggal Perdana Menteri hanya kepada 2 penggal umpamanya. So soalan kita, adakah perkara itu sudah dibincangkan? Sudah. Sampai peringkat mana? Yang tu sepatutnya sampaikan kepada rakyat. So itu adalah lebih baik bila dikata tuntut reformasi 100%. Soalan kita, reformasi atas gesaan siapa? Atas senarai siapa? Senarai Faizal ke? Senarai Anwar Ibrahim ke? Senarai Iswardi Morni ke? Ataupun atas apa? Bagi saya senaraikan. Saya bagi contoh. Okay, saya bagi tips pada Faizal. Apa kata Faizal? Contoh, reformasi sistem. Faizal cadangkan mansuhkan SOSMA. Letak dia ke situ. Mansuhkan SOSMA. Siapa menteri yang bertanggungjawab? Saifuddin Nasution. Okey, Saifuddin sekarang ni mansuh ke tidak SOSMA? Kalau tidak, kenapa? So, gesaan itu, maka lobbylah kepada Saifuddin supaya mansuhkan SOSMA. Itu contoh. Banyak lagi. Akta hasutan umpamanya. Bukan itu saja, banyak lagi. So, buat. Apa perkara yang Bersih rasakan, senaraikan perkara tersebut, mungkin letak dalam satu website, kemudian nyatakan kepada kerajaan. Nak berdemo? Okey. Ada masalah ke nak berdemo? Baik, saya tunjukkan. Demo Bersih, MP saran agar penganjur pihak berkuasa sama. Okey, ini Taufik Johari. Pihak penganjur demonstrasi disarankan bekerjasama dengan pihak berkuasa bagi memastikan proses memorandum berjalan dalam keadaan aman. Penyerahan memorandum berjalan. Ahli Parlimen Sungai Petani Taufik Johari berkata, demikian ketika diminta mengulas mengenai perancangan NGO Bersih untuk berarak ke Parlimen Selasa depan bagi mendesak kerajaan melaksanakan reformasi perundangan. Pertama sekali, kita tak pernah takut dengan demo lah sebab kita yang buat demo mula dulu. So teruskan, tak ada masalah. Asalkan semua prosedur itu dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, macam saya kata tadi, jangan main serah saja. Apa kata put up in website, jadikan satu
bukan timeline, tapi satu perkara yang you all boleh nilai. Yang mana dah buat, yang mana belum buat, yang mana tak laksana. Saya setuju. Saya setuju kena ada orang ketiga, third force, yang menilai benda ini. Saya setuju. Saya setuju. Tapi demo semata-mata tu, dia jadi tak function. Sebab sekarang ini nampak pembangkang macam tak function, tuan-tuan. Pembangkang macam tak function. Dia punya soalan pun tak apa-apa dalam parlimen. So, better ada orang ketiga. Pembangkang pun macam ke laut sekarang ni. Yang ada pun pembangkang dah menyokong PMX. Kan? Dengan cerita dalam PAS pun dah mula ura-ura nak sokong PMX. Nanti kita tengoklah. Kan? Jadi tak jadi tu. Jadi tak jadi. Baik. Okey. Habis kat situ. Okey. Alright. Okey. Baru-baru ini ada satu kisah sebenarnya berkenaan dengan kes Spangko. Okay, Spangko. Cerita Spangko lagi. Beberapa hari lepas pun saya cerita Spangko juga. Spangko ni dapat projek daripada kerajaan Muhyiddin Yassin yang di mana dia 700 lebih juta lebih mahal daripada the nearest bidder, the lowest bidder, iaitu Nazar Berjaya Group. Okay, so dia 700 lebih, tapi dia dapat projek tu. So baru-baru ini dia menyatakan bahawa dia tak bersalah pun dalam kes tu. Dia bagi penjelasan. Dia kata dia tidak terlibat dalam kes tersebut dan bukan dia punya keputusan. So Muhyiddin Yassin bagi penjelasan yang panjang berkenaan dengan perkara tersebut lah. So salah satu perkara yang disebut adalah dia katakan kes Spangko Muhyiddin Yassin beri penjelasan. Iklan ni. Alright. Kami selalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki memaklumkan pihaknya sudah merakam percakapan bekas Menteri Keuangan bagi tempoh 20, iaitu Zafrullah, menjelaskan kes perolehan membabitkan syarikat membekal dan mengurus kenderaan kerajaan itu ketika ini masih dalam siasatan dan akaun berkenaan masih dibekukan. Azam dilaporkan berkata siasatan kes Spangko menjurus pada kontrak pemerolehan antara 2020 hingga 2021 dan SPRM sudah merakam percakapan Menteri Keuangan. Kita serah kepada pegawai penyiasat, katanya. Pada 20 Januari lalu, media melaporkan SPRM membuat serbuan. Okay. 5 Februari, Datuk Zainal Ibrahim menyifatkan kontrak perolehan Spangko merugikan negara yang tidak menyenangkan penjawat awam yang menggunakan kemudahan berkenaan. Pengurusi semalam, bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menafikan dakwaan beliau terbabit dalam salah laku berhubung pemberian kontrak pembekalan Spangko. Pengurusi PN Merangkap Presiden Bersatu menyifatkan dakwaan mengaitkannya dalam isu itu sebagai tomahan jahat yang berlegar di media massa dan media sosial. Tanpa butiran lengkap bagaimana beliau terbabit dalam perkara dan salah berlaku berkenaan. Samalah seperti tuduhan saya menyeleweng wang negara bernilai ratusan bilion yang sehingga kini tidak dapat dibuktikan. Saya sudah dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas tuduhan rasuah berkaitan projek Jana Wibawa. Okey. Saya ulang apa disebut. Saya sudah dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas tuduhan rasuah berkenaan projek Jana Wibawa. Yang tu saya nak jelaskan sikit. Muhyiddin Yassin, tolong jangan... Yalah, dia nak tipu orang terpulang pada dia lah kan. Dalam kes Jana Wibawa, dia bukan dilepas dan dibebaskan kerana dia tidak bersalah. Dia mendapat DAA, Discharge Amounting to Acquittal itu, kerana pertuduhan yang dibuat oleh pendakwa raya, saya tak tahu siapa pendakwa raya itu, default, ada defect, ada kesilapan. Kerana itu, mahkamah mengatakan kesilapan ini DAA. Erti kata kalau saya jadi pendakwa raya, saya bagi arahan, buatlah pendakwaan baru, buatlah charges baru, itu je. Yang nak pergi merayu tu kenapa? Tapi tak apalah, itu pendakwa raya punya kerja. Dia dibebas DAA itu kerana defect dalam pertuduhan, bukan kerana dia tidak bersalah. Dia dua benda yang berbeza.
Di sini saya kata dia telah mengelirukan orang ramai mengatakan, oh Kekku tak bersalah dalam kes kes jana wibawa. So kalau tak bersalah dalam kes Pangko, kenapa nak kena gelabah? Isu dia sekarang ni dia mengatakan bahawa kes Pangko ini bukan tak ada kena-mengena dengan dia. Dia kata itu kena lihat Mahathir. Mahathir yang bertanggungjawab kerana projek itu dianugerahkan pada zaman Mahathir. True. Yang menganugerahkan projek itu pada zaman Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, betul, kepada LOI itu kepada Nazar. Betul, kepada Nazar Berjaya Group. Tetapi yang akhirnya dikatakan menukar projek tersebut adalah Muhyiddin Yassin pada tahun 2020. Ini dakwaan yang dibawa, yang dinyatakan. Dan dalam live dengan Dr. Mazli sendiri disebut perkara ini sewaktu beliau berada di dalam kabinet. Di dalam kerajaan pada waktu itu. So soalan kita mudah sahaja. Kalau tak bersalah, kenapa nak rasa takut dalam perkara ini? Malah Azam Baki menyatakan bahawa sebenarnya Muhyiddin Yassin belum lagi dipanggil. Belum lagi dipanggil untuk memberi keterangan. Okey. Biasanya seseorang seperti Muhyiddin Yassin ataupun orang yang yang material to the witness biasanya akan terakhir sekali dipanggil. Dia akan kumpul-kumpul. Kenapa tuan-tuan? Ini saya cerita trik sikit lah. Dia akan jumpa orang ni. So dia dah tahu the whole story. Kemudian dia akan pergi soal contoh Muhyiddin Yassin. Soalan dia kepada Muhyiddin Yassin tu bukan soalan yang dia sebab dia ada beza bertanya dengan menyoal. Dia ada soalan dengan pertanyaan. Right? Tanya dengan soal adalah dua perkara yang berbeza. Apa beza soal dengan tanya, tuan-tuan? Tanya ni kita tak tahu jawapan. Soal kita tahu jawapan. Itu beza dia dalam bahasa Malaysia. Sekarang baru tahu kan. Tanya ni cikgu menyoal. Ahmad sesat di kota London. Dia bertanya arah. So bertanya sebab Ahmad tak tahu jalan. Cikgu menyoal, bukan cikgu tak tahu jawapan, cikgu tahu. Tetapi cikgu nak verify, nak tahu sama ada pelajar itu tahu atau tidak. Itu beza menyoal dan juga bertanya. Okey. Now SPRM nanti dia dengan witness lain mungkin dia bertanya. Tetapi dengan Muhyiddin Yassin berkemungkinan dia akan menyoal. Menyoal nanti kata apa? Dia dah tahu dah jawapan, tapi dia nak tengok Muhyiddin Yassin ni sangkut tak sangkut. Gegar tak gegar. Lain ke tidak dia punya soalan, jawapan dia. Kadang-kadang pegawai kepenyiasan ni bukan bodoh. Minimum dia orang ni ada degree. Degree pula dalam bukan calang-calang. Accounting, finance dan sewaktu dengannya dalam SPRM ni. So dia orang akan dah tahu dah trail, dah tahu cerita, dah tahu ini, dah tahu itu. So sekarang ini is just a matter of ada ke tidak benda ini, verify ke tidak. So kalau verify, maka ada pertuduhan. Kadang-kadang dia mengemukakan soalan itu bukan sebab dia tak tahu jawapan, tetapi dia nak tengok engkau ni bohong ke, mohong ke, betul-betul. Itu yang pegawai-pegawai SPRM ni akan tengok nanti. And that's why dia buat last. And itu juga menyebabkan kenapa Muhyiddin Yassin ni akan jadi orang yang terakhir biasanya akan dipanggil. Orang yang terakhir biasanya akan dipanggil untuk memberi keterangan kerana nak lihat sama ada konsisten ke tidak dengan kenyataan tersebut. So bila dia mengatakan bahawa dia tidak dipanggil lagi, bukan bermakna dia tidak dipanggil. Dan juga Muhyiddin Yassin menyatakan seolah-olah dia ada pertuduhan, ada perkaitan. Yang itu bukan tugas Azam Baki, yang itu tugas pegawai penyiasat. Dan juga kalaupun ada, maka itu tugas pendakwa raya untuk nak mendakwa beliau kalau sekiranya mereka mendapati ada kes terhadap dakwaan-dakwaan tersebut. Kalau tak ada, dan tak payah risaulah. Dan bila Muhyiddin Yassin memberi penjelasan, bagi saya tak perlu kot. Kan? Tak perlu memberi penjelasan kepada kami sebagai rakyat. Sekarang ini beri penjelasan kepada siapa, tuan-tuan? Pegawai SPRM kalau dipanggil nanti. But eventually saya tahulah Muhyiddin Yassin mungkin akan dipanggil. Mungkin Tun Mahathir pun akan dipanggil juga tentang perkara ini. Okay? Alright. Last kita malam ni. Kita tak lama malam ni. Muafakat Nasional. Dikabarkan sekarang ini. Okey, dia macam ni Kan saya cerita hari tu ada satu tim di dalam PAS yang nak bersama dengan Kerajaan Madani. Bila saya kata bersama dengan Kerajaan Madani ni bukan bermakna dia nak menyokong Anwar Ibrahim, tak. Kan? Tapi mereka ni ada agenda lah, agenda sebab tak dapat peruntukan, agenda itu, agenda ada agenda masing-masing lah, politik dan sebagainya. Now, dia satu grup. Another group tak. Kita tak boleh bersama dengan kerajaan. Kita kena kekal. Now, bagaimana kita nak kekal? Itu satu soalan.
Sebab sebelum ini, mereka telah khianat terhadap siapa tuan-tuan? Terhadap UMNO. Dalam Muafakat Nasional, kalau tuan-tuan ingat, Muafakat Nasional pada tahun 2020, pada awal, sebelum 2020 dibuat, tapi pada tahun 2020, sewaktu membentuk kerajaan, PAS lebih memilih untuk bersama dengan Bersatu daripada bersama dengan UMNO. Kita tengok dalam pilihan raya Johor, kita tengok dalam pilihan raya Melaka, PAS lebih memilih untuk bersama dengan Bersatu dan pergi menentang UMNO di pilihan raya negeri. Dan ini telah mengecewakan hati orang-orang UMNO sendiri. PAS, ini undi tak percaya. Tawaran hidup semula kerjasama Muafakat Nasional, PAS tak ikhlas, Zahid. Presiden UMNO Datuk Seri Zahid menyifatkan tawaran untuk kedua-dua parti melalui Muafakat Nasional dihidupkan semula sebagai tidak ikhlas. Kami tidak fikir mereka ikhlas dalam buat tawaran itu kerana yang keluar dari MN bukan UMNO tetapi mereka. Mereka menikam kami dari belakang. Mereka lakukan kerana melebihi dari apa yang kita setujukan. Saya tidak rasa mereka ikhlas dalam buat tawaran itu, katanya kepada pemberita. Sebelum ini, Syedul Am, Datuk Hasim Jasin berkata beliau yakin kerjasama antara parti dan UMNO masih boleh dihidupkan melalui Muafakat Nasional. Untuk rekod, MN adalah kerjasama yang dibentuk pada 14 September 2019 susulan Himpunan Penyatuan Ummah. Masa tu, kalau tuan-tuan ingat, Pasir Salak yang bawa. Poster ni memang ada dekat UMNO dahulu. Memang ada dekat dalam bangunan UMNO. Zahid dan juga Hadi Awang angkat keris pada masa itu. Memang ada. Tetapi gambar itu last saya pergi ke bangunan UMNO sebab ada meeting. Baik. Now, adakah kita wujud dulu senario. Kenapa tiba-tiba PAS, sebuah parti yang menganggap diri dia paling kuat, yang ada kerusi paling banyak, tiba-tiba bercerita tentang nak mewujudkan kembali Muafakat Nasional. Okey, saya akan nyatakan kira-kira PAS sekarang ini mereka tahu mereka kuat, rasa diri kuat dalam pilihan raya. Tuan-tuan perasan tak? Mereka nampak berjaya hanya dalam pilihan raya yang lepas. Pilihan raya ke-15. Kenapa? Kenapa tiba-tiba PAS boleh melonjak naik dalam pilihan raya ke-15? Orang kata sebab dia ada TikTok, dia ada social media. Okeylah, betul lah tu. Tapi kenapa mereka ada social media yang hebat dan baik dan besar sebagainya? Kenapa sebelum itu tak ada? Dia bukan soalan itu, tuan-tuan. Dia sebenarnya dia adalah duit, dana. Yang itu yang PAS ada, yang mereka tak ada sebelum itu. Kalau kita tengok jentera, dia ada. Orang sama je, orang yang sama. Pemimpin, orang yang sama. So, mereka mempunyai machinery, mereka mempunyai kepimpinan yang sama. Apa yang berbeza dalam equation ini? Duit. Duit yang berbeza. So, duit bagaimana is? Baik, saya imbau kembali. Bawa sebelum itu. Tuan-tuan, kenapa Hadi pada tahun 2015, 2014 beria nak mewujudkan UG, Unified Government dengan UMNO? Kerana UMNO pada waktu itu adalah kerajaan dan Hadi perlukan duit untuk nak menang pilihan raya. Apa yang saya katakan ini benar apabila pada tahun 2016 Rafizi kata kalau bertembung 3 penjuru, PH boleh menang. Apa yang berlaku adalah UMNO tak percaya pada perkara itu, PAS pun tak percaya. Mereka bergabung tetapi mereka bertembung. Kenapa saya kata mereka PAS masa itu dapat dana daripada UMNO selain daripada 90 juta yang disebut oleh lebih 90 juta disebut oleh Claire Brown dan diakui sendiri oleh Nick Abduh dalam video saya Ana Tahu itu. Antara perkara yang menyebabkan kita tahu bahawa PAS at least kalau tak dapat dana direct daripada UMNO, dapat dana direct daripada penyokong UMNO kerana mereka bertanding lebih 100 kerusi sewaktu PRU ke-14. Kalah menang tu cerita lain. Nak bertanding ni tuan-tuan bukan murah. Tetapi PAS tiba-tiba ada dana, ada duit. Okey, dah dapat yang itu. Okeylah, dah dapat yang itu. Tuan-tuan tak tengok lagi dia punya kaya dia macam mana, tak apa. Masuk PRU 15, sudah. Pakatan Harapan menang. PRU 14, Pakatan Harapan menang. Bentuk kerajaan. Habis dia kata. UMNO tak boleh pakai. UMNO banyak kena tangkap dan sebagainya. Hampir UMNO lumpuh. Dan UMNO telah dikalahkan oleh pada masa itu Pakatan Harapan. Tiba-tiba Bersatu nampak peluang untuk nak lompat dan bentuk kerajaan.
Bersatu ni tuan-tuan, kalau boleh dia tak nak bersama dengan UMNO pada masa 2020 tu. Tetapi dia tak ada pilihan. Dia berjumpa dengan PAS. Yang meyakinkan bersatu untuk bersama dengan UMNO ialah Azmin Ali. Dan juga pada masa itu Hamzah lah. Tetapi Azmin dia punya core dia, Azmin Ali ni. So mereka bersama. Kan? Dan mereka bergabung. Nak tak nak, terimalah, telanlah. Tak apa, demi kita nak buat kerajaan dahulu. Tetapi tuan-tuan perasan tak apa yang Muhyiddin Yassin buat sewaktu jadi Perdana Menteri? Dia sidelinekan UMNO, geng Zahid. Oh, alasan dia, ini kluster mahkamah. So, mereka tak nak kluster mahkamah. So, dia bagi jawatan kepada, sebenarnya bukan kluster mahkamah, tuan-tuan. Itu tim yang lawan Zahid. Ada hamba kita dapat masa itu Azlina Osman pada masa itulah. Lepas tu dia setia pada Zahid balik. Azlina Osman, Khairi Jamaluddin, kalau kita tengok Anwar Musa, Hishamuddin Tun Hussein On, ini semua golongan yang kita tahu anti kepada Zahid dan akan melawan dia di dalam pemilihan parti akan datang. So what happened is, akhirnya dalam pilihan raya seterusnya, dalam pilihan raya negeri Johor dan Melaka, kita nampak rival itu berlaku. Kita tahu kerajaan tumbang, saya predik kerajaan tumbang, akhirnya kerajaan tumbang, pertembungan itu berlaku. UMNO menang di negeri tersebut sebenarnya kalau ikutkan. Yang kalah adalah PAS dan juga Bersatu. Tetapi dalam tempoh itu masuk PRU 15, apa yang PAS dapat adalah sebelum PRU 15, suatu kerajaan 33 bulan, PAS dapat dana. PAS dapat duit, tuan-tuan. Kerana itu mereka beria-ia nakkan darurat. Minta pada hujung 2020 yang di-Pertuan Agong tak perkenankan. Akhirnya bawa kepada Januari yang di-Pertuan Agong perkenankan. Kenapa dia nak darurat tu? Supaya negara boleh tutup. Negara dah tutup dah. Parlimen boleh tutup. Pada masa itu, masa COVID, negara tutup, parlimen tak tutup. Tapi bila dibuat darurat, parlimen digantung. Yang berkuasa hanyalah Perdana Menteri. Dia jadi caretaker kepada government. So, dia boleh buat apa saja dia nak. Bila itu berlaku, masa itulah kita sedar projek-projek dan sakau-sakau ini mula berleluasa, tuan-tuan. Nasib baik kita menang dalam PRU 15. Kalau tidak, melingkup negara sekarang ini. Anwar Musa kata tempoh hari ini, dia kata saya tidak pernah melihat harga barang yang sangat mahal pada hari ini. Dia lupa ke bahawa pada zaman dia memerintah, minyak RM50, tuan-tuan. Minyak masak tu RM50. Harga beras tak payah cerita lah. Ayam memang tak ada kat dalam pasaran. Telur pun tak ada dalam pasaran. Harga tak payah cerita pada masa itu. Jangan nak sembang sangat. Dan dia kata apa pada waktu itu? Oh, ini adalah keadaan global, dia kata. Ini fenomena global. Kita tak boleh nak buat apa. Pada masa itu, inflasi, kalau tak silap saya, was 4 to 5%. Sekarang ni 1.5% inflation. Perubahan harga itu akan berlaku. Tetapi kadarnya itu tidak terlalu pantas. Nah, balik kepada cerita tadi, akhirnya mufakat nasional itu berasa telah terpecah dan UMNO merasakan bahawa yang khianat di dalam perjuangan mufakat nasional itu bukan UMNO. Yang khianat di dalam perjuangan mufakat nasional itu adalah PAS. Sekali lagi, buat kesekian kalinya PAS tikam belakang mereka. Dan PAS dia bukan mengikut Melayu Islam. Dia ikut di mana dan siapa yang ada duit. Dia ikut siapa dan di mana dan ya, siapa yang ada duit, yang boleh benefit dia orang. Mula dulu dia ikut UMNO, lepas tu dia ikut Bersatu. Sekarang ni mereka nak kembali semula bersama dengan UMNO. Zahid dah nampak benda ni, tuan-tuan. Zahid Hamidi dah nampak. It's all about money. Masuk election lepas ni, paling dekat ni 2020, ni Sabah tahun ni lah mungkin kot. Sabah mungkin tahun ni atau tahun depan. 2026, Johor Melaka. Paling awal adalah Johor dan Melaka. So PRN Johor dan Melaka ni, dia nak cekal duit daripada mana? Masuk PRU, dia nak cekal duit daripada mana? Masuk PRU ke-16 ni, dia orang nak cekal duit daripada mana? PAS ni. Dia nak kena kekalkan 4 negeri, tuan-tuan. Dan dia kena kekalkan parlimen 40 lebih yang dia menang tu. Bayangkan satu parlimen nak menang, dia at least perlukan 1 million ringgit. At least 1 million ringgit. Itu nak menang di parlimen. Social media. Social media, saya ingat lagi masa PRU ke-15, saya tak sempat update social media sebab saya pengarah pilihan raya. TikTok saya live sekali-sekala, tapi saya tak sempat. Tapi bila saya scroll, semua PN dan semua berbayar. Dan dikatakan dia spend
hundreds, ratusan juta hanya untuk social media. Ratusan juta, tuan-tuan. Lillahi ta'ala saya kata, saya 1 sen pun tak dapat. 1 sen pun tak dapat. Ni semua usaha sendiri. Sampai sekarang ni. 1 sen pun tak dapat, tuan-tuan. Bukan nak minta. Tapi nak bagi tahu, even dah jadi kerajaan pun, tak dapat apa. And that's okay, tak apa. Sebab kita buat, memang kita buat. Dia orang mana pergi? Yang the view sampai ratus juta, yang view like sampai puluh ribu. Mana dia orang sekarang? Di mana mereka sekarang? Yang tinggal macam-macam je. Yang lain semua kena tinggal. Dan mereka hanya boleh bermain fitnah, tuan-tuan. Mereka hanya boleh bermain fitnah. Sebab itu saya kata, pembangkang sekarang ni dia dah tak boleh pergi ke mana dah. Dia dah tak tahu dia image apa. Dia nak jadi jahat ke? Dia nak jadi pengkritik ke? Dia nak jadi pemfitnah? Dia tak tahu. Dia tak tahu. Sebab itu, Taqiyuddin kata, pembangkang bukan bad boy, kakal pejuang isu rakyat. Sebab ada teguran daripada Perdana Menteri Parlimen, bukan lagi zoo. Ia akan lebih mulia selepas ini. Keadaan Dewan Rakyat seperti zoo itu bergantung kepada interpretasi masing-masing kerana pembangkang perlu membangkitkan pandangan dan cadangan terhadap isu kerajaan. Ketua UI Pembangkang, Taqiyuddin berkata, tiada pembangkang hanya berdiam diri dalam Dewan Rakyat. Pembangkang memang kena bangkit isu rakyat yang berkaitan kos sara hidup. Masalah ekonomi yang semakin teruk, masalah mata wang dan semua perkara berkaitan, katanya. Dia jadi zoo tu bukan nak bangkitkan isu tu, tak ada masalah. Tetapi isu tu tak dibangkitkan pun. Yang masalahnya antaranya Syahidan Kasim lah. Syahidan Kasim. Orang cerita lain, dia pergi jerit benda lain. Orang cakap benda lain, dia pergi jerit benda lain. Dia tu kaki jerit, tahu tak? Tapi lawan dia Hamzah lah. Hamzah pula apa? Sani Hamzan. Sani Hamzan. Hulu Langat. Sani lah. Lawan dia. Kena ada juga orang macam Sani ni. Kalau tak mengarut je. Orang baru nak cerita benda lain, dia buat isu lain. Orang nak cerita benda lain, dia buat isu lain. Itu yang berlaku. Jadi, yalah, saya tak nak cerita dulu apa yang berlaku dalam pilihan raya yang akan datang. Saya tak cerita dulu. Kan? Tetapi nak bagi tahu bahawa keadaan yang ada sekarang ini berkemungkinan besar akan ada perubahan. Berkemungkinan besar. Tapi kita tak tahu pilihan raya akan datang bagaimana. Okay? Sebab itu penting dalam kita ni, saya lah umpamanya, dalam membuat konten. Tugas saya buat konten. Saya penat ke ni, mata pun dah penat, muka dah penat. Tak apa. Kerja saya buat konten je. Kan? Kerja saya teruskan saja. Itu yang paling penting. Baik. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan juga, insya-Allah saya dan juga beberapa rakan akan buat satu program liqa Ramadan atau usrah Ramadan, insya-Allah di Kuala Lumpur. Tim dalam Ramadan yang saya tak ingat, dia ada tarikh, nanti saya akan umumkanlah. Lokasinya berkemungkinan di Damansara dan insya-Allah saya akan open kepada tuan-tuan dan perempuan untuk hadir, dan kita sediakan makanan sekali berbuka puasa, kita tarawih, kita ada pengisian daripada seorang ustaz, dan insya-Allah berlaku dalam tempoh bulan Ramadan, insya-Allah. Bukan tiap hari lah, mungkin seminggu sekali macam tu untuk kita isi masa Ramadan. Terima kasih. Amy Gaste 5.99 pound sterling. Wow, pound sekarang. Thank you mate. Okay. So insyaAllah kita akan buat. Dan mungkin kita akan buat live juga. Jadi siapa yang nak bersama dengan kita, boleh bersama dengan kita, dalam live tersebut, liqa Ramadan. Tapi dalam liqa Ramadan tu kita juga menyentuh soal politik. Kan? Kita buat soalan politik sebab itu program saya, seperti saya. So nanti insyaAllah saya akan umumkan dan tuan-tuan dan perempuan dialu-alukan datang. InsyaAllah. Okay? Alright, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih 6,000, 7,000 orang yang menonton pada kita pada malam ini. Terima kasih juga kerana terus bersama dengan saya. Selamat malam, selamat tidur, selamat istirahat. Yang penting, lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.